Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ni kita temu. Alhamdulillah, kita menyambung pengajian-pengajian kita sebelum ni. Cuma kali ni kita akan buka satu kitab sebab kita dah tetap dah ni. Ada hari-hari yang tertentu pengajian kita. Jadi sebelum ni tak macam tu. Jadi kita cuma ambil satu-satu tajuk. Tapi sekarang ni kita dah ada waktu, dah ada hari yang tertentu. Jadi kita kena buka kitab lah. Pengajian kita ni mesti berkitab. Dia tak boleh pengajian sekadar tebuk situ tebuk sini kan, tak boleh. Dia kena ada berkitab. Jadi macam-macam kitab yang duk pilih. Okey, sekali kita ambil keputusan kitab ni. Nama kitab ni Majmu' Salasi Rasail. Sedikit pengenalan kitab ni. Majmu' tu daripada perkataan jama'ah. Samalah Jumaat. Samalah tu Majmu'. Jamaah, Jumaat, semua sama tu. Jamaah, jima' sama tu. Semua jamaah. Maksud dia berjemaah, jemaah. Jumaat maksudnya perhimpunan, kumpul. Tu jamaah. Dengan masuk kumpul. Jadi ataupun kalau ikut keadaan lah, perhimpunan kan, jimat kan, betul lah kan. Jadi majmu' ni maksudnya himpunan. Bila sebut majmu', dia ada satu himpunan. Satu lagi salasa. Takkan salasa pun tak tahu. Kalau yang tepatnya majmu' salasi, baris bawah. Tapi asalnya salasa lah. Wahid, isnan, salasa. Kalau tak tahu sangat takkan tak tengok cerita Piramli. Apa ubat kuat tu, ubat kuat salasa, dia tiup tu masa dia nak lawan tu. Cerita apa? Laksmana Doremi kan. Dia minta makjun kuat salasa tu tiga orang kan. Ataupun kita panggil hari Selasa tu hari yang ketiga. Jadi majmu' tu himpunan, salasa tu tiga, rasail. Dah jadi semua jadi bahasa Melayu. Majmu' ni asal bahasa Melayu, salasa dah jadi bahasa Melayu, rasail juga dah jadi bahasa Melayu. Yalah, majmu' ni dah jadi bahasa Melayu. Kita kata pergi mana? Solat berjemaah. Jemaah lah tu. Malam ni apa? Malam Jumaat. Biasalah malam Jumaat jima'. Sama lah, kumpul. Salasa dah jadi dah tiga. Rasail pun jadi sama juga. Dah jadi bahasa Melayu. Rasalah, rusul, risalah, sama tu. Ni rasail dengan maksud tiga.
risalah, bukan 3. Risalah. Risalah, jamak risalah. Jadi majmuk himpunan, salasi 3, rasail risalah. Oh, senang aje. Kalau kena gaya, senang je syarat ni. Sebab dah banyak jadi bahasa Melayu. Tapi kalau bawa cara susah, dia bunyi susah. Bawa cara senang, dia bunyi senang. Jadi himpunan 3 risalah. Apa benda 3 risalah ni? Apa cerita ni? Pengarang, dia Tuan Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Taha, dia nak mengarang macam kitab lah, kita panggil nak mengarang. Tapi bila dia karang dah siap, dia segan nak kata tu kitab atas sebab-sebab tertentu. Antaranya nipis. Katalah 3 lai, buat 3 lai. Kita karang apa-apalah 3 lai, 5 lai lah, 5 lai. Lepas tu kita tulis kitab, boleh? Macam segan je 3. Apa benda 5 lai, 10 lai? Macam tak ada kitab lagi tak? Kalau 100 tu sedap sikit. Jadi bila dikarang, mungkin saya pun tak kira berbelas-belas kitab macam tu ke, ataupun belas muka surat. Mungkin dalam 15 lai segan nak kata kitab. Okey. Maka dia kata risalah. Risalah ni adalah macam kitab juga, tapi dia nipis, ringkas. Sampaikan macam tak berkena kalau kata kitab. Tapi maksudnya kalau kita tengok kitab-kitab tebal ada je. Cuma dia buat kadar itu. Yang kedua, risalah dinamakan risalah sebab dia tak komplit. Kalau katalah kitab fiqh, ada bab wuduk, bab istinja, bab itu, bab mandi wajib, bab sembahyang, bab ini, bab sunat-sunat, bab sunat abaat, bab solat jemaah. Oh, tebal ni. Barulah orang kata puas hati nak kata kitab. Tiba-tiba dia hanya membicarakan contoh. Bab sujud dalam sembahyang. Dapatlah dalam 5 lai. Contoh. Nak kata kitab? Bab wuduk tak ada, istinja tak ada, bab air mustakmal air semua tak ada. Tapi satu bab je. Dalam kitab ada juga bab tu. Boleh je nak namakan kitab. Tapi macam apa? Macam tak kena je. Dia namakan risalah. Itu sebab tu nama kita panggil risalah. Jadi risalah adalah satu kitab jugalah, bahasa Melayu kitab yang nipis, tak banyak, ringkas dan tak lengkap. Maksud tak lengkap tu bukan pengajian tu tak lengkap. Maksudnya tak memenuhi semua bab yang tertentu dia ambil. Jadi bila dia karang kitab secara ringkas berkaitan dengan akidah, ringkas sangat, kemudian berkaitan dengan solat, dia macam listkan gitu je. Solat rukun sembahyang ada 13. Sebut satu-satu niat tu macam mana tak disebut. Sebab tu dia nipis, dah ringkas. Kemudian habis satu tu cukup, selesai satu risalah. Dia rasa nak karang kitab lagi lah, kita kata. Karang pula bab najis. Pembahagian najis ada berapa najis, najis pula, najis hukmi, najis aini, najis, detail bab najis. Detail. Tadi bab sembahyang, bab wuduk ada, tapi tak detail, sekadar dia sebut. Yang ini bab najis tapi detail, sedetail-detailnya. Dalam 20 muka surat. Tak, lebih 30 muka surat. Ataupun mungkin 40 muka surat. Najis saja. Mak, nak belajar taik pun sampai 40 muka surat, 20 lai. Detail kan? Tapi bab najis je. Bab lain tak ada. Siap tu, dia pun siap satu kitab najis. Tak sesuai kan, sebab bab najis saja pun. Maka dia namakan risalah. Lepas tu selang berapa lama, dia rasa nak karang lagi lah. Ni cerita pengarang ni. Karang satu, tapi kali ni nak buat ringan. Nak karang cerita dalam Islam. Apa cerita best dalam Islam? Islam Mi'raj kan. Tapi dia pilih cerita Ashabul Kahfi. Dia pilih Ashabul Kahfi. Bila dia pilih cerita Ashabul Kahfi, dia pun cerita, tulis. Sama lah juga tadi, dalam 10 muka surat gitu je habis. Nak kata kitab? Allah. Lainlah cerita Isra Mi'raj, cerita Nabi Hijrah, cerita cukup jadi tebal ni. Baru puas hati kata kitab. Ini lah 10. Namakan risalah lagi. Lepas tu habis. Selang lama selepas tu, itu dia tulis tulisan tangan. Mestilah nak cetak. Kalau cetak nak jual apa? 10 lai. Nak jual RM10 macam tak baloi. Ini yang publisher ni, yang orang yang cetak ni.
Dia nak cetak, dia kena fikir keuntungan dia juga. Nak jual apa? RM2. Habis untung apa? Kalau RM2, RM3, kenalah harganya. Untung apa? 50 sen satu. Bila aku nak kaya? Pencetak ni pula. Nak jual RM10. Orang kata apa benda RM10 macam ni? Nak jual RM15. RM15 pun sedap sikit kan? Apa benda berapa helai aja. Macam mana? Dia ada berapa pengarang ni? Ada berapa risalah yang dia buat? 3 kan? Gabung lah 3 ni. Jadi tebal. Dia gabung. Jadilah tebal sikit. Bolehlah jual RM5. RM5, RM3 juga. RM4 gitu Tapi kalau tidak, kalau dia tak gabung 3 risalah ni, satu risalah tu dia kena jual 80 sen. Dia untung apa? Jadi akhir sekali dinamakan himpunan 3 risalah. Tu je. Yang mana risalah pertama membincangkan tentang secara sangat ringkas berkaitan dengan ketuhanan ringkas, kerasulan ringkas, rasul-rasul, berkaitan dengan ibadah ringkas. Habis dalam lebih kurang 20 helai ataupun lebih kurang habis bab-bab tadi, dia masuk bab najis 40 helai lebih kurang lah saya kata 30-40 helai secara detail najis. Sampai nak baca tu macam nak bernajis lah baca tu. Najis. Rupa-rupanya banyak najis yang kita tak tahu rupanya. Lepas pada tu habis bab najis, dah penat lah. Ringan mula-mula. Lepas tu tengah-tengah tu berat lah bab najis, detail sungguh. Detail sungguh. Najis yang nampak, najis yang tak nampak. Mungkin dia bincang berkaitan dengan buat cuka boleh jadi arak, macam-macam. Dia cerita dengan kulit bangkai, kulit binatang yang disamak itu ini, macam-macam. Penat dah. Last sekali dia letak cerita Ashabul Kahfi. Ringan, seronok je. Jadi mula-mula okey, sederhana. Risalah yang kedua pening kepala. Risalah ketiga tutup dengan seronok. Sempurnalah kitab ni. Majmu' Salasi Rasail. Tak lama lepas tu dia rumikan. Bila rumi, kalau dia buat besar ni, samalah juga A4 paper. Nak jual berapa? Dia pun besar-besarkan tulisan. Tebal kan? Dia tak tebal pun. Biasalah menega. Jadilah 175 muka surat. Asalnya nipis saja. 70 je asal. 3 risalah tu 70 muka surat. 35 helai. Asal. Tiba-tiba daripada 35 helai jadi 173 muka surat, dia kecilkan dan dia besarkan font dia. Bijak orang mereka. Nak jual nak tebal lagi, besar-besarkan. Buat font 25. Jadi tebal ni, wah hebat. Gitulah. Ini kitab dia. Jadi boleh carilah. Kedai Angah ada kot? Ada. Jadi untuk permulaan ni kita mukadimah sikit. Kebetulan saya dah bawa kitab ni di satu tempat di secara online. Tiba-tiba, tapi baru lagi lah, baru sekali dua kali. Tiba kat sini, kena ulang balik. Tak apalah. Macam mana? Ulang lah. Nasib baik baru berapa kali, sekali dua kali baru yang online tu. Baru ni Allah bagi cuti lama sikit, sebulan. Cuti lah. Duduk pula tepi pantai. Hari-hari bercuti. Baik, kita buka qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasalah semua kitab dia akan mulakan dengan bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah atas segala hamba-Nya. Yang menafsirkan, yang diterjemahkan Rahman tu dengan yang amat murah. Kalau bahasa Melayu sekarang, pemurah. Kalau sebut murah tu tak nampak sangat. Allah itu murah. Dia jadi tak nampak sangat. Bahasa sekarang dia tambah pe. Jadi Allah itu pemurah. Pemurah ni apa? Pemurah ni kalau setengah kitab yang lama yang lain dia tak tulis murah. Murah ni orang tak berapa nak tangkap sangat. Dia letak boros. Tuhan yang amat boros. Baru kita nampak. Borosnya ni. Murah dengan boros lain. Pemurah dengan boros lain. Bukan lain. Dia tak dapat tangkap sangat. Dari segi akidah. Pemurah, surah nak pakai duit, bagi. Kawan-kawan nak pinjam, bagi. Duit ada lebih, masak lebih, sedekah. Tu pemurah. Tapi kalau orang buat hal dengan dia bagi tak? Orang pancitkan tayar kereta dia bagi. Dia tu pemurah. Orang pancitkan tayar kereta dia, tetap dia bagi juga kat orang yang pancitkan tu. Itu tak pemurah tu, itu boros. Orang baik dia bagi, orang jahat dia tak bagi. Itu pemurah.
Kalau orang jahat lagi baik, lagi banyak dia bagi daripada orang baik. Oh, ini lain macam ni. Itu dia panggil boros. Tak pilih-pilih. Yang kufur pada Allah, yang tu lagi kaya. Cuba kita tengok 10 yang terkaya di Malaysia. Tak sunat, 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 tak sunat. Sunat. Itu pun nombor 8 ke nombor berapa dah. Itu dulu, sekarang saya tak tahulah. Kenapa geng yang tak sunat ni, orang kafir lah maksudnya, kenapa lagi kaya dengan geng yang sembah Allah? Allah boros. Kalau Allah pemurah, memang Islam. Palestin tak kena segang dengan Israel. Tak ada. Ini punyalah baik orang Palestin. Dia lah kena serang, lepas kena serang. Bom, mati semua, kejahatan senjata. Gitu ya. Lama-lama penghapusan etnik. Habis. Itulah kerja dia. Tapi Tuhan yang amat boros. Jadi orang dulu panggil pemurah. Boros sungguh. Dia panggil sifat Rahman Allah. Sifat Rahman. Tak kira siapa. Binatang dapat rezeki daripada Allah. Islam dapat beriman, tapi maksiat dapat, berzina dapat. Ya. Rasuah dapat apa? Dapat nikmat. Dahlah rasuah, dapat nikmat lagi tu. Dapat isteri, dapat anak, nikmat. Sepatutnya orang rasuah Allah bagi dia mandul. Tapi tak, semua dapat. Tapi orang baik dapat. Dia panggil boros. Okey. Atas segala hamba, kecil hingga besar. Segala hamba. Tak kira siapa, semua dapat. Malaikat dapat, setan dapat. Lepas tu dia hidup sampai sekarang. Kau tidak mati lama dah. Semua dapat. Itu dia panggil sikitlah yang amat murah. Sebab tu kata yang amat murah. Lagi Tuhan yang amat mengasihani. Itu terjemahan Ar-Rahim. Oh, maksudnya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kita pengasih penyayang, kan? Kalau kita kan Maha pengasih, Maha penyayang. Bukan kasih sayang bersama. Jadi kita tak fahamlah dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Jika kita kata, kita terjemahkan dengan pengasih lah. Dan kita pun kata kasih sayang. Jadi sama. Jadi untuk membezakan, kita sebut yang lain sikit lah. Yang amat boros, yang amat pemurah, semua dapat. Baik jahat semua dapat. Ar-Rahim, ada kata yang amat mengasihani. Tapi kasihan lah. Mengasihani tu kasihan. Macam boros juga. Sebab dia kasihan kan semua. Apa dia? Akan segala hambanya, semua hamba yang mukmin, yang beriman aja. Ar-Rahman tak ada iman tak iman, semua Allah bagi. Ar-Rahim hanya yang mukmin, mukmin tu maksud beriman di akhirat. Bukan di dunia, di akhirat. Allah akan bagi kita di akhirat, syurga dan sebagainya. Antara contoh rahimnya Allah ke atas orang mukmin, kita tahu ada mizan, ada dacing, timbang, mizan. Jika berat belah pahala, belah kebaikan, syurga. Jika berat belah kejahatan, maksiat, dosa, neraka. Kan? Jika imannya sah, walaupun dia masuk neraka, imannya sah, walaupun dia masuk neraka, tapi dia akan masuk syurga. Selepas dosanya habis, dicuci dengan api neraka. Tak lama lah, lebih kurang dalam 15-20 juta tahun je. Tapi masuk syurga. Orang kafir kekal selama-lamanya. Orang kafir abadan masuk neraka. Habis orang berislam yang beriman, yang maksiat. Maka nak cuci dekat dunia, cuci najis dengan air. Dekat dunia ada najis, cuci dengan air. Cuci najis batin, najis juga yang dengki dengan orang, apa semua, fitnah orang semua, dan nanti dia panggil najis batin. Nak cuci dengan taubat. Dia tak boleh dengan air. Nak cuci dosa dekat akhirat dengan api. Okey. Lepas dah terbakar, dah habis semua, dah dibalas dah. Lepas tu dia akan masuk syurga. Neraka yang orang beriman, orang beriman tapi maksiat, yang mana maksiat dia, dosa dia lebih banyak daripada pahala, dia akan masuk neraka nama Jahannam. Neraka Jahannam. Dia tak akan masuk neraka Jahim, Hawiyah, neraka-neraka yang lain. Kerana neraka Jahannam akan ditutup. Setengah riwayat kata akan dirobohkan. Neraka Jahannam. Mana tinggal 6. Neraka ada 7. Syurga kekal semua. Neraka satu akan diroboh, ataupun kalau tak nak kata roboh pun akan ditutup. Setelah semua keluar. Oh, neraka pun boleh keluar? Ya, neraka Jahannam. Hanya untuk orang yang ada iman tapi maksiat. Orang yang tak ada iman, neraka lain kekal selama-lamanya. Dia akan ditutup. Jadi, kalau kita bayangkan masuk syurga. Okey, timbang
berat belah pahala, masuk syurga. Dosa dia macam mana? Dia ada dosa lah sikit. Kita ambil 30% dosa, 70% pahala. Maksud pahala tu kebaikan, masuk syurga kan. Habis dosa dia 3% macam mana? Dosa dia kena balas, dia masuk neraka dulu. Tak, kan kita berat belah kebaikan, masuk syurga. Soalannya, persoalan yang ditimbulkan, macam mana dosa dia yang sikit tu? Tapi dosa lah juga. Itulah, Allah ampun. Itulah maksudnya, untuk rahimnya Allah. Sepatut logiknya, masuklah neraka untuk habiskan 30% tu dulu. Maka masuklah syurga. Tak, terus masuk syurga. Tapi, kalau dia dosa banyak, masuk neraka. Habis je dosa, masuk syurga pula. Nampak tak? Nampak tak? Dia sedikit perasaan. Dosa dia, jika banyak pahala, terus masuk syurga. Tak payah masuk neraka. Jika banyak dosa, kena masuk neraka dulu. Habis dosa, masuk syurga. Sepatutnya, masuk syurga sebab banyak pahala daripada dosa. Masuk syurga. Habis pahala dia, masuk neraka lah balik. Terbalik kan? Sepatutnya gitulah. Habis dosa, masuk syurga. Sebab dia banyak dosa. Kalau dia banyak pahala, masuk syurga. Habis pahala, masuk neraka lah. Tapi tak. Masuk syurga kekal. Tapi masuk neraka keluar. Ini apa? Murah apa bukan murah? Apa Allah mengasihaninya. Tu maksud dia. Maksud macam untunglah. Iyalah. Untung. Dari segi dosa, dibakar dosa tu, dah habis dosa, masuk syurga kekal selama-lamanya. Patutnya masuk syurga kadar amal yang dia buat. Cukup habis dia punya pahala, dah hilang gitu lah. Sebab pahala dah habis. Tidak, dosa habis, masuk syurga. Masuk syurga habis, kalau kita katalah habis pahala kita, kekal juga syurga. Tak baik ke? Tu faham apa poin dia. Dia pagi-pagi dia gitu lah. Dia bab ni dia akan, syaitan dia hanya ganggu berkaitan dengan akidah saja. Bab ibadah syaitan tak ganggu dah. Sebab daripada kecil dia didik nafsu kita. Jadi semayang kita tak khusyuk, bukan syaitan kacau. Tak. Nafsu kita je. Kita sendiri je. Syaitan tak payah, relax. Apa-apa berkaitan dengan bukan akidah, bukan ketuhanan dan kerasulan, bukan. Banyak kan agama kita kan banyak. Ada bab Tuhan Allah, ada bab Rasul, ada bab lain, berlambak lagi bab lain, bab ibadah, bab sembahyang, semua bab-bab lain. Itu semua syaitan tak kacau. Dia relax. Sebab dia ada anak buah dia, anak didik dia, iaitu nafsu kita. Nafsu kita pun kita dah berleping. Tak boleh lah. Out. Jadi syaitan tak kacau dah. Syaitan fokus kepada akidah. Rosakkan akidah, rosakkan akidah, rosakkan akidah. Pusing. Tu je kerja dia. Jadi bila dia tengok orang belajar akidah, dia mula kencing kat mata, kencing kat telinga, pakai celak, ambil selimut ada panggil kulit babi, selimutkan, rasa nak cari bantal. Cuba wallahualam, terus segar. Saya nak try. Nak try, boleh try. Saya dah try. Iyalah ustaz, dia kata. Iyalah ustaz. Dia angkat tangan. Segar terus. Bila dengar wallahualam. Tapi saya sambung balik. Lepas ada tu. Saya wallahualam. Lepas tu sambung. Ustaz, wallahualam. Setengah jam baru wallahualam apa? Tapi tak boleh bagi tahu lah. Dah bagi tahu. Macam ni tak idea. Boleh je buat. Alhamdulillahillazi farada alaina ma'rifata aqaidil iman. Bermula segala puji bagi Allah. Saya baca terjemahan dia dulu. Bermula segala puji bagi Allah yang telah difardukan ia atas kita mengenal, ketahui akan segala aqaidul iman. Segala puji bagi Allah yang telah memfardukan, mewajibkan kita untuk kenal, tahu semua simpulan iman. Nikmat yang paling besar adalah iman. Nikmat orang Melayu, kita semua yang paling besar adalah iman. Paling besar. Kita tak rasa nikmat iman paling besar sebab kita lahir-lahir dah ada iman. Maksudnya dah duduk dalam iman. Maksudnya duduk dalam Islam, iman tak boleh diwarisi. Mak bapak beriman, anak boleh je tak beriman. Yang boleh diwarisi itu Islam. Kan iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang tu lagu nasyid. Jadi iman ni memang dia tak boleh waris. Tapi secara umumnya kita kata gitulah. Untungnya kita lahir-lahir dah ada Islam. Orang lain dia kena bergaduh dengan keluarga dia nak dapat Islam. Dia kena
Dia kena cakap dengan mak bapak dia macam nak berhadapan dengan keluarga bila nak masuk Islam. Kita dah ada. Bila kita dah lahir ada, kita tak rasa itu nikmat. Bagi orang kafir yang masuk Islam, dia akan rasa itu nikmat. Masuk Islam kerana dia dah kaji dan dia dapat ini yang benar. Dia tak akan lepas Islam sampai bila-bila. Dan dia akan rasa ini adalah nikmat yang paling besar. Jadi kalau dia nak masuk Islam kerana nak kahwin, dia tak rasa sangat. Tapi sah juga. Nak kahwin, masuk Islam kan. Kata, engkau ni sebab nak kahwin kau masuk Islam. Tak boleh cakap gitu. Asyhadu je. Suka hati ya, sebab apa? Janji masuk Islam. Malah para sahabat sebelum masuk Islam dia bagi warning. Bukan warning. Dia bagi warning kita panggil. Bukan. Dia kata kat Nabi, aku nak masuk Islam. Boleh. Tapi aku tak nak sembahyang subuh. Boleh tak? Nabi kata, okey. Maksudnya masuk dulu. Aku nak masuk Islam tapi aku tak nak. Dia bagi dua orang. Dia bagi alasan. Dia bagi syarat. Bukan alasan, syarat. Nabi kata masuk je. Akhir sekali, yang dia tak nak tu, dia kuat buat. Dia kuat sembahyang. Dah masuk baru cerita. Ini nak masuk Islam. Pertama, potong. Otak dia lah. Tak, saya marah betul. Sebab ada. Dia kata 2 3 kali datang jumpa saya masa kat Selangor dulu. Jadi, dia jumpa nak masuk Islam. Tapi dia ada benda terlekat. Nampak terlekat. Gok telah elio dia. Rupanya ada orang cakap gitu. Kawan-kawan, biasalah. Tapi dia, Islam. Nak masuk Islam benda besar dalam hidup orang. Jangan main-main. Nak keluar agama asal ni. Dia kata, engkau, kalau tu memang potong lah. Potong. Kalau potong, biasa potong, hilang. dia mana tahu sangat. Jadi dia nak masuk Islam, datang jumpa nak masuk Islam. Tapi bila kata, jomlah, syahadah. Macam, rupa-rupanya dia takut. Macam budak-budak, tak apalah. Siaplah kau. Mana batang pisang. Mana gergaji. Cakap kat budak-budak. Tak apalah. Dia memang budak kecil, orang Islam. Dah. Masa tu umur dia mungkin 11 tahun, 12 tahun. Okey lah nak gurau gitu. Memang tak elok juga gurau gitu. Nanti tu yang lari. Tu yang lari tu. Kat Kedah lah satu pengalaman. Macam tu lah. Dua kawan-kawan dia main. Pacik-pacik main. Sampai nak sunat dah jam 4 sampai dah jam 6. Tak sunat-sunat. Dia lari, datang. Elok aja. Ayah dia beli tab, beli tu. Beli. Sebab kalau ni, tab. Ambil tab sekali terus bagi you. 1,000. Orang kampung pun. Bagi tab. Sanggup beli. Noreh getah lah ayah dia ni. Nak beli. Sebab anak tak mau sunat. Sebab kawan-kawan dengan pakcik-pakcik dia ni. Mula-mula pergi. Masa datang Tok Mudim, akhir sekali dapat Tok Mudim power. Dia buat air. Tiup, minum. Duduk belakang Tok Mudim. Ikut belakang Tok Mudim. Ikut belakang. Memang kalau orang yang perhati, lain macam. Dia baca kat air. Tiup. Lepas tu, minum. Minum, gok. Ikut belakang Tok Mudim. Nak nombor apa? Nak nombor 1. Lepas tu kerat bunyi, senyap. Itu nak cari Tok Mudim dululah. Sekarang doktor lah, klaim-klaim tu je. Pergi masuk hospital, masuk klinik, pakai kain, bawa, setengah jam keluar, tangan lagi ni lah. Lepas minggu naik basikal. tak ada feeling sunat, tak sunat langsung. Bukan tak sunat, tak ada rasa sunat langsung kan. Tak best langsung. Patutnya buat macam dulu lah. Pulut lah, masuk dalam sungai lah, gitulah, usung lah, buat kenduri. Barulah syiar tu berkembang. Ini. Jadi nak masuk Islam tak boleh. Tak boleh cerita banyak. Dia masuk Islam kerana nak kahwin. Silakan. Lagi bagus. Janji masuk Islam. Lepas tu baru kita cerita. Walaupun dia kata, aku tak nak puasa. Sebab aku memang tak boleh kalau tak makan. Silap-silap dia akan jadi orang kuat puasa. Selepas tu didik. Sebab kalau dia tak buat sekalipun, dia akan masuk syurga juga. Sebab dia dah Islam dan ajar dia iman. Iman dia sah. Maka dia akan masuk ke syurga tapi masuk neraka dulu. Itu yang kita nak selamatkan. Kita ni bukan perangai setan. Ada orang perangai setan. Dia nak menerakakan orang. Itu perangai setan. Patutnya kita nak tarik orang masuk syurga. Mungkin masuk neraka dulu ke, sebab banyak maksiat tu cerita lain. Tapi kita tarik orang masuk syurga. Bukan kita nak menerakakan orang. Ini ada orang dia suka neraka. Tak boleh neraka. Kau neraka. Engkau seorang je lah syurga. Yang lain semua neraka. Tak boleh gitu. Kita nak tarik orang masuk syurga. Bukan nak menerakakan orang. Jangan seronok menerakakan orang. Kerana kita tak tahu kita macam mana. Cara kita bila kita menerakakan orang, secara automatik seolah-olah kita confirm syurga. Dia tak cakap, aku tak cakap, tapi dapat nampak di sebaliknya.
Bila confident, orang confident biasanya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibi syafaati ahlil iman. Dan rahmat Allah dan salamnya. Tengok wassalatu wassalam. Wassalatu selawat. Selawat dan salam. Tapi terjemahan dia adalah rahmat Allah dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah pada nabi dan ucaplah salam sejahtera. Okey. Satu-satunya yang Allah suruh buat dan Allah sendiri buat. Boleh tak? Allah suruh semayang. Suruh. Allah semayang? Tak. Tak. Allah suruh satu-satu ibadah, tapi Allah tak buat sebab Allah tu Tuhan. Tapi selawat, Allah sendiri berselawat. Cuma selawat Allah tu bukan Allah SAW Muhammad. Selawat tu tu wassalatu wassalam, selawat dan salam. Terjemahan dia rahmat Allah. Oh, selawat, Allah berselawat dengan maksud Allah memberi rahmat. Malaikat berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat berselawat dengan maksud malaikat istighfar, minta keampunan pada nabi. Kita maksud berselawat doa. Ya Allah, selamatkan nabi, sejahterakan nabi kami, kan doa kan. Betul, Allahumma salli kan. Allahumma salli. Allahumma ni kan doa. Jadi ada 3 lah kat situ. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Lepas tu sahibi syafaati ahli iman. Penghulu kita Nabi Muhammad yang mempunyai syafaat ahli iman. Ni Nabi ada banyak syafaat. Dia akan detailkan nanti. Antara syafaatnya nak cepatkan perbicaraan. Antara syafaatnya kita adalah umat yang terakhir. Kita adalah umat yang terakhir. Sebelum kita Nabi ada Idris, Nuh, Soleh, Musa, macam-macam Nabi kan. Semua tu dah lama duduk di alam barzakh, dalam alam kubur. Lama dah. Umat Nabi Adam paling lama kali ya. Lama dah. Logiknya diorang lah akan kira beratur nanti, ikut turn lah. Nanti kat padang mahsyar nanti. Siapa yang hidup dulu dan mati dulu, dialah yang dulu. Kira timbang. Kan? Ikut turn lah. Mana boleh main potong turn? Tak. Kita yang pertama duduk depan. Dah lah kita last. Kita umat terakhir, kita yang kira dulu. Habis diorang dah lama duduk alam kubur. Alam barzah dah lama. Duduk alam mahsyar lama lagi. Ya lama. Kita dah lah last umat terakhir. Dan kita pula nombor 1 pula. Potong queue. Dia panggil syafaat. Bahasa sekarang orang panggil kabel. Kabel. Kabel fiber optik besar punya kabel kita ni. Unify Tak ada kabel-kabel yang dulu punya internet dulu tu kan, yang slow. Tak ada. Kabel besar. Iaitu Nabi SAW. Dia, kalau bahasa sekarang panggil kabel. Bahasa ni dia panggil syafaat. Kabel tu. Nabi ada syafaat. Bila umat dia dah masuk neraka, dah masuk. Tapi atas sebab-sebab tertentu, mungkin banyak selawat. Atas sebab-sebab tertentu yang Nabi janjikan, dia buat. Tapi masuk neraka sebab banyak dosa lah, macam tadi lah. Nabi keluar kan. Kenapa dia boleh keluar? Aku ada kabel kan. Tu lah. Jadi macam mana kalau atas dunia nak dapat kabel? Nak tu kena baik dengan dia kan. Kena sama atas dunia kena baik dengan Nabi. Macam mana nak baik? Atas dunia macam mana? Kipas lah. Kipas lah. Dengan Nabi kipas lah. Tapi Nabi nak kipas macam mana? Selawat lah. Itulah saya guna bahasa-bahasa gitu. Selawat lah. Selawat. Kipas. Ataupun amalkan sunnah. Ya Allah, aku pakai gini kerana Nabi. Kipas lah tu. Kipas Nabi. Selawat. Ikut Nabi. Bila nanti kita Nabi boleh jadi kabel kita. Kabel di akhirat okey. Yang tak boleh kabel di dunia. Dia tak mampu nak buat satu projek tu, dia pergi buat syarikat, panggil syarikat RM2, syarikat RM1. Syarikat ni lah. Lepas dia buat, lepas tu masuk, yang luluskan tu kawan dia. Up sikit 20%, 30%, dapat. Bila kaji balik, tengok balik, dia panggil syarikat berapa ringgit lah. Syarikat memang buat semata-mata nak projek tu je. Bukan syarikat yang ada background yang memang kerja, tak. Akhir sekali, kenapa dapat? Yang memang kerja berkemampuan untuk layak untuk dapat, tak dapat. Sebab apa? Dia ada kabel. Macam tu lah. Syurga tingkat bawah. Syurga banyak.
tingkat bawah. Tiba-tiba dapat naik jadi jiran Nabi. Kenapa? Ada yang Nabi suka. Nabi angkat dia. Mana boleh? Engkau buat biasa-biasa je ibadah. Aku buat lagi banyak pada engkau. Dan aku duduk tingkat yang kedua. Syurga yang up sikit pada engkau. Tiba-tiba engkau daripada bawah turun naik jadi jiran Nabi. Ingat senang jadi jiran Nabi. Kenapa? Aku ada kabel. Macam tu lah kata. Syafaat. Sebab kalau kita sebut syafaat, kita tak rasa. Sebut rasa tak? Buat syafaat Nabi ni, syafaat. Ada rasa tak? Faham, rasa tak hati? Tak rasa. Kalau sebut kabel rasa tak? Rasa kan? Sebab tu saya sebut gitu. Kabel kita. Dah bila kita dah dapat gitu macam tu, banyak lagi Nabi punya syafaat. Banyak lagi. Sama berat. Dosa, pahala, dosa, pahala, dosa, pahala gitu. Sama berat buku tu. Buku catatan dia tu. Sama berat dosa dengan pahala. Atau mungkin berat pahala, berat dosa sikit. Masuk neraka tak masuk neraka. Nabi pergi tengok, ambil serban dia, letak. Belah pahala. Tak kabel tu. Belah kali berat. Berat belah syurga. Okey, syurga. Kita haus. Ketika di padang mahsyar semua haus. Haus yang amat sangat. Kemudian Nabi panggil, mari minum telaga Kausar. Minum telaga Kausar Nabi. Haud Nabi, kolam Nabi. Minum, pakat-pakat bagi minum. Umat Nabi je dapat. Setiap umat dia ada Nabi dia dan Nabi dia ada kolam sendiri. Kolam yang tersendiri. Kolam Nabi paling besar. Ada seorang Nabi yang tak ada kolam. Nabi mana? Lupa dah. Soleh. Yang unta tu. Yang unta. Nabi Soleh kan? Nabi Soleh je yang unta. Dia tak ada. Dia bagi minum susu. Samalah minum juga. Yang lain semua ada kolam. Biasanya besar dengan kecil. Kita minum, lepas minum takkan haus selama-lamanya. Semua kabel. Syafaat ahli iman. Bagi orang yang beriman. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan jangan lupa keluarga dan sahabat Nabi. Sahabat keluarga Nabi kena respect. Jangan cakap lebih-lebih kurang. Dan sahabat Nabi jangan lebih-lebih kurang. Tak ada sahabat, tak dapat Islam kat kita. Tok nenek tu dulu, mungkin kita ni jenis apa? Agama yang macam roh-roh ni. Agama apa dia panggil? Agama yang dalam hutan, roh-roh sembah pokok, sembah semangat. Tu asal tok nenek lu. Asalnya. Lepas tu datang Hindu, datang campur tu rojak dah. Tu jadi rojak dah kita. Budaya kita. Cuma bila datang Islam datang, maka ni tak boleh. Tapi budaya yang boleh masih lagi kekal. Tak apa. Yang boleh, yang tak melanggar akidah. Boleh. Tapi yang tak boleh, tak boleh. Tapi ada juga orang dulu masih lagi buat walaupun tak boleh sampai sekarang. Yalah macam ancak tu, macam apa yang pergi tepi laut, buat usyara sungai gitu, masuk hutan, cucu tumpang lalu. Sejak bila dia jadi dia jadi cucu. Macam tu lah. Jadi macam tu. Ada lagi kenapa? Ulu lama sangat. Yang sepatutnya dah boleh buang dah, tapi tak buang-buang. Adalah sikit-sikit duk dengar-dengar kan. Dia panggil agama apa? Semangat. Jenis semangat roh ni. Itu kita dulu. Macam mana boleh dapat Islam? Ada Rasul Melayu. Rasul Melayu pun dah letak jawatan dah kat Selangor. Tak ada Rasul Melayu. Tak ada Rasul Arab. Jadi macam mana kita boleh dapat Islam? Sebab Sultan kita perlu Islam dulu. Muzaffar Shah apa dulu cerita. Hantuah dulu. Bila dia masuk Islam, kita jadi Islam automatik. Sebab kita ikut raja. Habis tu macam mana raja tu boleh dapat Islam? Ada orang Arab datang. Orang belah Timur Tengah datang. Datang buat apa? Buku sejarah kata apa? Rempah. Berdagang. Amboi sedap. Saya pernah bahas sejam juga dalam bab ni. Marah juga cikgu sejarah tu. Cikgu lain okey, cikgu sejarah tak berhati. Sebab kita cuma cakap dari segi logik. Dia buat kajian dia kata. Sebab dia kata orang Timur Tengah datang ke Malaysia, datang ke Tanah Melayu, Nusantara, naik kapal sebab nak berdagang. Nak ambil rempah. Kat sana kurang rempah. Untuk masak, nak macam-macam lah, nak ambil hasil bumi sini. Sambil-sambil jual hasil bumi sana.
Tak apalah kalau dia kata gitu. Maka orang Melayu ni tengok baiknya. Orang macam mana boleh macam nak kata India tak. India kita kenal sebab India memang dia bawa datang ke tanah Melayu ni. Apa yang syarikat Hindia Timur apa. Lama dah belajar benda tu. Ada maksud dia bawa ni buruh tak buruh kita kenal. Tapi ni bukan India. Jompong banyak. Nampak macam ini Arab. Masa dulu ni cerita lama ni. Zaman dulu-dulu. Zaman orang Timur Tengah, orang Arab. Macam itulah kita kata. Okey. Baiknya. Sopan santun. Orang Islam. Masa tu Islam kan. Teringin akhir sekali masuk Islam. Oh gitu. Okey, tak apa. Kita simpan cerita tu kat tepi. Kita tengok pula. Dalam buku sejarah juga dia kata, macam mana boleh masuk agama lain? Contohnya Nasrani. Kristian macam mana boleh masuk kat Nusantara? Melalui dia panggil apa istilah yang dia panggil? Apa? Bahasa Melayu lah. Missionary tu apa? Dia panggil Mubaligh Kristian dia panggil. Mubaligh Nasrani. Tak, kita nak guna istilah. Mubaligh daripada balagha. Tabligh. Apa maksud orang tabligh? Orang tabligh. Lari kan. Orang lari kan tabligh. Apa maksud tabligh? Dia pergi mana-mana dia sampai. Dia tu dah balik. Apa maksud? Sampai umur. Balagha. Jadi balik ni sampai. Menyampaikan. Mubaligh orang yang menyampaikan. Jadi dapat macam kita kena kontrol minda kita ni dengan orang kafir. Macam mana? Orang kafir menyebarkan agamanya, ada mubaligh. Maksudnya ada orang khusus kerja dia sampaikan agama je. Dia orang bukan Nasrani, tak. Mereka memang nak menasranikan. Tapi Islam dapat tak sengaja. Islam dapat secara tak sengaja. Sebab datangnya pedagang Arab. Dapat Islam kita tak sengaja. Diorang datangnya agama lain ke tanah Melayu dengan sengaja. Kena kontrol lah. Mind control kita. Kena kontrol otak kita. Sepatutnya Islam lah yang ada tabligh. Sampai sekarang ada tabligh. Islam lah tabligh. Sifat Nabi tabligh. Siddiq amanah tabligh. Tapi dia tukar tanpa perasan dalam buku sejarah. Tu cikgu sejarah tak wati. Suka-suka je. Yang datang ni para sahabat. Ashab. Kita nak cerita ashab. Para sahabat tinggal harta, tinggal anak bini. Pergi keluar setelah kewafatan Nabi. Keluar untuk sampaikan Islam. Bukan ter-Islam kita ni, tidak. Memang kita di target. Kerana kita kalau ikut sejarah-sejarah, ikut tawarikh sejarah-sejarah, kita ni keturunan belah Nabi Ibrahim, anak yang isteri yang ketiga, apa nama? Ketiga keempat, keturah apa nama saya, bukan hafal sangat. Kalau ada buat dalam kitab ada tulis gitu. Kan ada anak Nabi, isteri Nabi Ibrahim. Ada lagi. Bukan Siti Sarah dan Siti Hajar saja. Siti Sarah, anak-anak dia dapat Nabi Yaqub, Nabi Ishaq semua, dia panggil Bani Israel. Daripada anak Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dapat Nabi Ismail, keturunan nama dia Arab, Bani Arab. Yang lain, isteri yang lain, Nabi Ibrahim boleh naik burak. Oh, sekarang ni tengah baca kitab Isra Mi'raj. Boleh naik burak, dia nak pergi jauh-jauh naik burak. Yang Nabi naik juga. Sebab tu ketika Nabi nak naik burak ni tak nak dia menggelupur. Dia tak nak. Ini cerita panjang lah. Jibril dah basuh hati Nabi, belah gitu. Okey, naik burak. Dia tak nak. Jibril pegang kepala. Kau tahu tak siapa ni? Kau tak malu ke? Kan macam kalau kuda kita naik kan, dia tak suka kan, dia menggelupur. Jibril pegang. Kau tahu siapa ni? Kau kena bawa bapak dia. Bapak dia tu Nabi Ibrahim lah maksudnya. Dia manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Oh tu menggigil burak, berpeluh-peluh. Dalam cerita dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Jadi Nabi Ibrahim ada isteri dia yang lain. Macam ni dia nak tengok isteri-isteri dia, anak-anak dia yang lain? Naik burak.
Antaranya mengikut kajian belah kita ni. Jadi bila begitulah sejarahnya, para sahabat dia mesti nak sampaikan diorang jadi apalah sekarang anak cucu tu. Memang pun dah duduk sembah pokok, duduk sembah roh, duduk main ancak, duduk macam-macam lah. Dukun-dukun macam-macam ada tu masa tu. Datanglah. Tapi sambil-sambil takkan nak, kalau naik lori nak pergi mana, takkan biar lori kosong. Bubuhlah barang-barang untuk hantar, dapat juga berniaga sekali. Maka mereka sebenarnya nak berdakwah, mereka lah mubaligh, mereka lah nak menyampaikan. Cuma alang-alang bawa barang, dah balik takkan nak biar kosong lori. Kalau lori lah unta takkan nak biar kosong, bubuhlah apa-apa, rempah ke apa ke. Jadi tujuan dia berdakwah sambil-sambil cari rempah. Tapi dalam sejarah tujuan dia cari rempah sambil-sambil orang teringin buat menantu apa, lama-lama Islam berkembang di Nusantara. Amboi, kita diubah. Semua tu sejarah yang diselewengkan. Secara tu tak kita paleolitik apa yang zaman batu, zaman pakai cawat, makan mentah apa semua. Itu pun sama juga tu. Zaman kan Mesolitik, Paleolitik, main sebut ni. Belajar ke lupa lah. Ada zaman-zaman dulu tu. Zaman. Sedangkan dalam Quran kata wa'allama Adamal asma'. Sebelum diturunkan Nabi Adam, setelah dicipta Nabi Adam, duduk kat syurga, kena nak diturunkan Nabi Adam, Allah kata wa'allama Adamal asma'. Ayat Quran kata, dan kami ajar nama-nama dekat Nabi Adam. Apa nama? Nama tu ulama menafsirkan tamadun. Kan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku cipta khalifah, nak cipta khalifah kat muka bumi. Malaikat kata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa nak buat satu makhluk yang duduk rosakkan muka bumi sedangkan kami duduk ibadah, kata malaikat. Tak. Allah kata aku tahu apa yang engkau tak tahu. Aku nak buat tamadun dekat muka bumi, nak buat khalifah. Jika nak buat khalifah, maka diturunkan Nabi Adam, takkanlah biar dia telanjang gitu. Mestilah bagi sekali ilmu nak hidup atas muka bumi. Tak ada ilmu, tapi diorang kata manusia ni asal daripada beruk. Diorang keturunan diorang beruk, kita tak. Kita Nabi Adam. Apa Darwin tu kan? Teori Darwin tu. Diorang aja geng beruk. Betul? Macam mana boleh betul? Betul memang geng beruk. Tapi diorang cukup marah kalau cakap geng beruk, geng monyet. Kan dulu Bani Israel, ketika Allah kata jangan tangkap ikan waktu sekian, dia kona, dia tangkap, akhirnya sebut tukar jadi beruk. Panjang cerita tu pula. Kita nak bahas ni. Saya touch saja. Akhirnya tukar jadi beruk. Betul kata, tu keturunan nampak nenek beruk. Oh, dia orang berocoh. Berocoh cakap. Kalau bab monyet beruk, jangan cakap kat Yahudi. Jangan cakap. Memang bertumbuk. Dia memang panas. Sebab dia tahu dalam kitab suci dia, walaupun dah seleweng, ada cerita tu. Dan kita juga dicerita oleh Nabi dalam Quran cerita. Dia lawan, dia kona. Allah kata jangan tangkap hari gini ikan ini, dia kona, dia tahan pukat sebelum hari sebelum, lepas tu dia ambil hari selepas. Tak, bohong. Itulah dia Yahudi. Sampai sekarang perangai gitu. Pembohong. Sebaik tak ada Yahudi sini. Nanti siap tak boleh balik. Dan sahabat. Jadi sahabat punyalah, tinggal anak bini, tinggal harta, datang jauh-jauh. Malah ada riwayat mengatakan pergi China. Muaz bin Jabal. Ada kubur besar dekat China. Ada kata bukan, tak kisahlah, maksudnya banyak kubur-kubur para sahabat bukan berada di Mekah Madinah, walaupun itu tanah air dia. Kenapa duduk jauh-jauh? Menyebarkan. Sebab tu kita kena respect. Jangan cakap lebih kurang dengan para sahabat. Jangan cakap lebih kurang. Malah kita tolak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kafir. Tolak Nabi memang kafir lah. Tolak Abu Bakar. Tapi kalau tolak Umar sebagai sahabat, tolak tu maksud tolak sebagai sahabat. Umar, Osman, Ali tak kafir, dosa besar. Tapi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tolak kafir. Sebab dalam Quran ada sebut Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar lah. Dalam gua dia bersama sahibihi, dengan sahabatnya. La tahzan innallaha ma'ana. Bila Sayyidina Abu Bakar sahabatnya takut, bukan takut, risau, bukan takut, tak takut, risau, maka Nabi kata jangan risau. Wala la tahzan ilaik innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dalam gua tu masa cerita lagi, asyik cerita, kita nak baca bab lain je cerita pula. Maknanya teori kata Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat, kafir. Sayyidina Umar bukan sahabat, dosa besar.
Sebab tak ada dalam Quran. Dosa besar juga, dosa. Sebab tu sahabat jangan main-main. Jangan main-main. Sahabat jangan main-main. Keluarga Nabi jangan main-main. Dia orang Syiah lah biasa main-main. Dia kata Aisyah tu banyak masalah. Aisyah isteri yang paling banyak masalah. Dah tahu dah, gang Iran. Dah tahu dah. Belah. Dia akan kata dia pandai dia main. Dia pandai dia main. Semua memang ialah isteri Nabi ramai lah. Ada yang muda-muda, tapi biasa yang bongsu ni, yang last ni, yang muda ni biasa banyak masalah. Macam saya nak Aisyah kan. Saya tina Aisyah kan, dia banyak masalah. Jealous itu, jealous ini. Lain macam je. Tahu dah. Ni geng Syiah. Dia pandai masuk. Dia pandai taqiyah dia panggil. Kena belajar. Dalam kitab dia ada cara untuk taqiyah. Bahasa lain, cara untuk berlakon. Buat baik. Tapi sebenarnya ada sebab dia lah. Itu sahabat. Dan ada kemudian daripada itu, amma ba'du. Kita biasa dengar amma ba'du dekat khutbah Jumaat. Dan amma ba'du kita biasa dengar dekat kuliah-kuliah pun. Apa dia amma ba'du? Bahasa Arab, maksud dia lepas tu, kemudian daripada itu, kemudian. Jadi apa function dia? Amma ba'du ni apa function dia? Apa fungsi dia? Sebenarnya amma ba'du orang Arab tak cakap gitu. Diutuskan Nabi SAW, Nabi bercakap, Nabi akan bagi mukaddimah, bagi puji Allah sebagainya, mukaddimah. Lepas tu Nabi nak masuk isi, Nabi selang dengan amma ba'du ataupun wa ba'du. Wa ba'du. Lepas tu baru Nabi cerita isi. Nak bagi tahu, okey mukaddimah dah habis. Ini isi. Itu je. Tapi orang Arab memang tak cakap gitu. Lepas Nabi buat, baru orang pakat-pakat cakap. Dia jadi sunnah. Wa ba'du, amma ba'du. Nak bagi tahu, mukaddimah dah habis. Sekarang masuk isi dia. Itulah. Masuk point dia. Itu amma ba'du. Mana hilang lah. Fahaji risalatun fi bayani ba'di furu'i syari'ati wad din. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah. Dia kata sebab tadi lah. Segan nak kata kitab. Kita boleh je kata kitab. 10 like pun kitab. Kita 10 like pun tak boleh buat. Kita boleh buat 10 like. Kalau konon-konon risalah tu senang, buat seterang nak tengok. Tak boleh juga kan. Tapi tak apalah. Suatu risalah pada menyatakan setengah daripada cawang syariat hukum fiqh dan agama. Cawang tu cabang lah. Hukum fiqh. Berkaitan dengan cabang-cabang, ranting-ranting agama. Bukan semua, bukan komplit, tapi adalah sikit-sikit. Dan aku namai akan dia Umdatul Mubtadin. Umdatul Mubtadin apa ni? Majmu' Salasi Rasail. Kan kita tahu tadi 3 risalah. Setiap risalah tu ada nama dia. Dia gambar 3 risalah. Takkan nak gabung nama panjang-panjang. Cakaplah ada himpunan 3 risalah. Risalah pertama namanya Umdatul Mubtadin. Pada menyatakan segala hukum qawaidil Islam wad din. Dalam tu ada cerita hukum tentang Islam dan agama. Artinya asal pangkal Islam. Maksudnya maksudnya akidah, ringkas saja, dan agama, pegangan. Dan pegangan i'tiqad, simpulan yang tiada boleh berubah dalam hati. Tak boleh ubah. Yang ni tak boleh ubah dalam hati. Mesti pegang yang ni sampai mati. Dan perbuatan, lepas dah i'tiqad ada dalam ni, dan perbuatan pada segala anggota wajib. Yang itu dalam. Yang luar pula nak gerak, nak sembahyang, rukuk, sujud, ada cerita juga. Dia panggil ibadah zahir. Atas segala orang mukallaf. Setiap orang yang akil baligh, sejahtera panca indera sampai seru. 4 mukallaf. Akil baligh. Akil ada akal, tak gila. Baligh 9 sampai 15. Mimpi bagi lelaki ataupun keluar haid bagi perempuan. Kalau tak mimpi dan tak keluar haid, umur 15 automatik baligh. Bukan umur 20 tak mimpi-mimpi, tak balik-balik. Boleh? 60 tak pernah mimpi. Habis tu tak balik-balik. Abang Haji tu tak balik. Kelakar. Tak ada. 15 tak mimpi, balik automatik. 15 tak keluar haid, balik automatik. Balik dengan umur. Tapi kalau umur 9 sampai 15, mimpi, bukan 15 lah. Mimpi umur apa? 10 balik. 11 balik. Keluar haid, umur berapa? 14 balik. 9 lah balik. Tapi kalau 15 tahun tak keluar haid, tak mimpi, balik 15 tahun. Balik dengan umur dia panggil. Okey, itu atas segala mukallaf. Lepas tu baru 2, satu lagi. Oh, tu setengah dah. Yang ketiga, sampai seru.
Maksudnya ada yang menyampaikan, memang lebih pada sampai dah seru kita ni. Kita je kata tak sampai seru. Sampai sungguh-sungguh terlebih seru dah. Tak datang aje. Tak datang surau masjid je, seru dah terlebih dah. Yang keempat, sejahtera panca indera. Maksudnya mata boleh nampak, telinga boleh dengar. Ataupun mata boleh nampak, telinga pekak, tetap juga mukallaf. Sebab boleh tengok. Ataupun mata buta, telinga boleh dengar, mukallaf. Tapi buta mata, telinga pun tak dengar, tak mukallaf. Ahli syurga. Habis nak belajar je ni. Nak ajar je ni. Semayang macam ni, tak nampak, tak dengar. Oi, tak dengar. Kalau tak ada mata, maksudnya buta, ada telinga, boleh kata sembahyang ni wajib. Oh, ya ke? Tak tahu, tak faham bahasa, boleh pakai rasa-rasa, tulisan rasa tu. Ada mata, tak ada telinga, dengan masuk pekak, boleh ajar dia. Tapi kalau mata tak ada, buta, telinga tak ada, masuk pekak, nak ajar je ni. Sembahyang ni wajib, dia tak dengar. Sembahyang je ni, tak nampak. Ahli syurga. Dia panggil tuli. Tuli dia panggil tuli dua-dua. Dia mana tak mukallaf lah. Sempurna empat ni, maka orang itu mukallaf, maka dia wajib lah. Kena laju-laju dah ni. Kejap. Sikit lagi. Lepas dah tahu, mengetahui ia akan dia serta diamal dengan dia. Kena amal. Jangan tahu saja tak beramal tak boleh. Kena amal dengan dia. Apa yang pegangan tadi kena pegang, dan ibadah zahir tadi kena amal. Pada segala anggota zahir kita, tubuh badan kita, supaya sempurna iman dan Islam. Kalau tak buat, iman aja ada, betul beriman, tapi tak, luar tak sempurna. Sebab luar tak buat. Luar tu zahir lah, semayang apa semua. Ataupun semayang aja, iman tak ada, tak sempurna juga. Dia kena dua-dua. Ja'alahallahu khalisatan wa nafi'atan li'awamil muslimin. Mudah-mudahan, maksud dia mudah-mudahan dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala ikhlas bagi zat Allah Ta'ala yang mulia, yang mana memberi manfaat bagi dia. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita, dan mudah-mudahan Allah yang maha mulia mengikhlaskan kita belajar. Mudah-mudahan kita. Sebab ada orang belajar, ada udang di sebalik batu. Nak pandai, bila pandai nak bahas dengan orang. Kerja nak bahas, kerja nak komen orang. Ada isu kerja, sebab tu dia belajar. Best. Orang cakap pasal motor, dia boleh cakap. Orang cakap pasal kereta, dia boleh cakap. Orang cerita pasal ni, semua boleh cakap. Politik, dia boleh cakap. Orang cerita pasal agama, dia boleh cakap. Ini orang cerita pasal agama, dia tak boleh cakap sebab dia tak reti. Cerita pasal spoiler boleh. Tiba-tiba tak best dia nak semua, dia boleh masuk. Ni kaki cakap besar ni, semua boleh masuk. Tapi agama tak reti. Belajar agama pergi masjid. Oh, dapat point. Tulis. Nanti boleh cerita kedai kopi. Ni. Bukan ikhlas lillahi ta'ala. Tak mau gini. Tak mau. Dia minta kita ikhlas. Bijahi Sayyidina Muhammadin afdalil makhlukin. Dengan kemegahan penghulu kita, dengan kemuliaan penghulu kita, dengan kelebihan penghulu kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlebih afdal daripada segala makhluk. Amin. Nabi kat situ. Nabi adalah seafdal makhluk. Nabi kita seafdal. Dengan kemuliaan dia, kita minta, ya Allah, ikhlaskan aku. Ini lebih kurang macam tawassul jugalah. Aku bertawassul dengan kemegahan penghulu kita. Nabi, mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita. Habis mukadimah. Ketahui olehmu hai talib. Kat situ apa ketahui olehmu hai talib. Tahulah wahai talib ni apa? Taliban apa? Penuntut. Tapi Taliban yang tu, sebab apa nama Taliban? Yang Taliban tu lah. Yang kat mana tu? Yang sikit-sikit Taliban tu kan. Kenapa nama dia Taliban? Sebab semua ahli dia belajar. Betul Taliban. Hai talib. Okey, berhenti kat situ. Ketahui olehmu hai talib. Wallahu a'lam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan